Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada orang dia tak kisah tentang makan dan minum. Sedangkan awal-awal Nabi Adam digoda oleh iblis ialah soal makan. Yang kedua, dia tak ambil kisah tentang aurat. Sedangkan nombor dua perkara yang digoda, yang dirosakkan Adam oleh iblis laknatullah ialah aurat. Jadi dua benda inilah iblis akan guna pakai untuk merosakkan kita sampai bila-bila. Pertama, bab makan minum. Kedua, bab pakaian. Bab makan minum inilah boleh jadi rasuah, boleh jadi riba, boleh jadi mencuri, boleh jadi merompak. Sebab nak makan, nak minum. Daripada nak makan, nak minum tu dia boleh buat macam-macam. Begitulah tadi tuan-tuan dengan mendedahan aurat. Daripada mendedahkan aurat itulah jadi macam-macam. Meraba, hampir kepada zina, berlaku kepada zina. Sebab apa? Sebab aurat tidak dijaga. Baik, kemudian maka sesungguhnya telah diriwayatkan bahawa seseorang hamba memandang dengan sekali pandang sahaja perkara yang haram, akan membusuklah hatinya sebagaimana membusuknya kulit dalam samakan. Kita tengok saja benda yang haram sekali, hati mula menjadi kotor. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 30, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang beriman, tundukkanlah pandangan mereka. Allah pesan pada Nabi kita, wahai Rasulullah, bagi tahu dekat umat kamu, kontrol mata, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan, selesai masalah. Selesai masalah. Tapi orang kafir, musuh-musuh Islam akan menjadikan kita terbuka pandangan. Jual tayar traktor, jual, buat iklan, bubuh poster, gambar perempuan pakai bikini. Apa kena mengena tayar traktor dengan perempuan pakai bikini? Tak ada kena mengena langsung, tapi tetap dia bubuh gambar perempuan tu. Sebab apa? Sebab dia suruh orang tengok. Inilah cara dia yang akan dibuat sampai bila-bila tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala pesan pada kita, tundukkan pandangan. Gambar yang macam ni, iklan macam ni tak lulus untuk dijadikan sebagai poster. Buat ini sepanjang jalan, bubuh gambar perempuan yang cantik, gambar perempuan yang seksi sepanjang highway, bubuh gambar yang seksi-seksi, kemudian buat kempen, pandulah dengan selamat, jiwa anda akan selamat. Pandu dengan cermat, jiwa akan selamat. Nak selamat apa? Duk tengok. Jaga. Daripada situ pandangan dia, hak di iklan tu, belum masuk yang dalam tali besen lagi, belum masuk lagi dalam rancangan-rancangan dalam TV. Kontrol benda itu, jaga benda ini. Bila dijaga tuan-tuan, insya-Allah, bila TV kita jaga, bila iklan kita jaga, adakah mereka diam? Tak, mereka tak diam pula. Mereka iklan pula dalam Facebook, mereka iklan pula dalam media sosial. Sekarang ni macam-macam gambar. Kita duk tengok Facebook, kita duk tengok Facebook orang lain, duk scroll tuan-tuan, keluar gambar ni pula. Allah, tak tengok rasa membazir pula, dah dosa. Di situlah bagaimana mereka merosakkan pandangan kita. Tadi dirosakkan hati kita dengan makan, kemudian dirosakkan kita dengan mata. Baik, lalu dia tidak akan mendapat manfaat yang baik daripada hatinya selama-lama, kerana hati telah rosak. Dan sekiranya anda memandang sesuatu yang harus, maka berkemungkinan hati anda akan berkecamuk olehnya. Lalu datanglah kepada anda segala penyakit was-was dan segala lintasan-lintasan hati disebabkan oleh pandangan tadi. Subhanallah. Ni dia tuan-tuan, yang kita main semayang tadi maghrib ni. Yang semayang maghrib tadi, apa yang tengah duduk semayang tu, apa yang tuan-tuan teringat? Apa yang kita nampak? Tengah duduk semayang tu, apa yang teringat? Apa yang kita nampak? Kita naik kancil tadi, masa nak datang tadi, parking tu sebelah
Honda ketam. Ingat kereta aku. Dua-dua tak khusyuk semayang tak. Itu baru tengok Honda ketam. Dan dia tak khusyuk lah. Cuba tengok anak dara. Elok dia nak naik tangga, anak dara nak semayang di masjid belakang tu. Anak dara tu senyum pada dia. Berhenti melangkah naik anak tangga. Pasal apa dia senyum kat aku? Allah, budak mana tu? Sudah. Sebab itu kata Allah, nak menyelesaikan masalah ialah tundukkan pandangan mata. Bila tunduk pandangan mata, hati tak teringat apa dah? Hati teringat sembahyang. Habis tu ustaz, takkan kita tak tengok kereta dia ustaz? Kereta ketam lah, sibik mayat lah apa ustaz? Takkan tak tengok? Tengoklah. Tapi jangan simpan dalam hati. Tapi ustaz tengah sembahyang duk teringat juga kereta tu ustaz. Sah sembahyang kamu. Sah sembahyang. Tapi tak khusyuk ustaz. Tak khusyuk saja, sembahyang sah lagi. Khusyuk bukan rukun sembahyang. Sembahyang lah. Sebab ada orang cakap tak payah sembahyang sebab tak khusyuk. Oh tuan-tuan, kalau tuan-tuan khusyuk penuh hebat. Tuan-tuan kalau khusyuk penuh kira hebat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, khusyuknya alhamdulillah. Mana ada khusyuk? Tuan-tuan sendiri dah cakap khusyuk betul malam ni. Allah, belah otak hang khusyuk. Hang sendiri perasan hang khusyuk, maknanya hang tak khusyuk lah. Usahalah untuk jadi khusyuk. Tangan jadi elok, mata jadi elok. Sebab ada orang yang tak khusyuk pada tubuh badan dia, bukan hati, tubuh badan tak khusyuk. Semayang duk tengok orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Tu tak khusyuk lah tu. Yang ni yang kena jaga dulu. Kita hari ni duk tengok Tuan Arab semayang siaran langsung dalam TV. Tu yang ramai tiru semayang Tuan Arab. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tuan-tuan tengok tak dia punya? Hak duk pakai sorban belakang duk berbetul Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iya kena. Hang ni apa ni? Aku jentik telinga ni. Jagalah tangan tu. Jaga. Bila kita tanya, Pak siapa tak baca bismillah, baca Fatihah? Nabi tak buat. Habis tu Nabi buat kan tu? Alhamdulillah Nabi buat. Bila kita tanya kenapa tak baca bismillah? Bid'ah baca bismillah. Nabi tak baca bismillah. Habis tu yang betul tu Nabi buat. Ada Nabi jaga macam tu? Nabi tak buat macam tu. Nabi punya khusyuk jaga diam, segala pergerakan diam. Khusyuk bukan setakat letak dalam hati, khusyuk letak dalam pergerakan juga. Semayang elok-elok ni garu sana, garu. Itu tak khusyuk lah tu. Berapa ramai yang semayang berdiri sebelah kaki. Sebelah kaki lagi dia garu betul. Tuan-tuan pernah tengok? Tak tumbang lah tu, dah garu krek garu. Subhanallah. Maknanya hang tak bersih sebelum semayang tu dengan peluh, dengan apa tu yang jadi gatal. Jadi janganlah letak khusyuk ni hanya di dalam hati saja. Khusyuk pada pergerakan. Khusyuk pada pergerakan kita elok-elok. Jangan duk bergerak lain macam. Ada yang duk goyang semayang. Goyang kepala. Hati ni tuan-tuan luas dia. Luas kalau tuan-tuan ikut tu imam. Ikut bacaan tu imam. Qul ya ayyuhal kafir. Tuan-tuan tumpu semayang. Tu imam terlupa ayat. Tuan-tuan tak boleh sambung. Aku khusyuk, aku tak ingat apa. Tapi kita boleh ingatkan imam, rakaat hang dah terlebih, rakaat hang dah kurang. Pasal apa hang pergi duduk tahiyat akhir baru 3. Subhanallah. Tanya dia, hang khusyuk tak? Saya duduk tengok dia. Pasal apa dia duduk tahiyat? Tu yang saya panggil dia, subhanallah. Tu dia naik tu imam tu. Kalaulah orang pakat khusyuk situ tuan-tuan, pakat duk ikut semua. Tu imam tegur. Pasal apa tak tegur saya baru 3 rakaat? Kami khusyuk. Tak, kena faham.